Selamat sejahtera semua, saya Tang Zijie. Saya akan membentangkan pengenalan. Seperti yang diketahui bahawa tajuk kami ialah perubatan tradisional yang diamalkan oleh etnik Malaysia. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis ubat tradisional seperti ubat tradisional Melayu, Cina, India, Iban dan pelbagai lagi etnik yang lain. Ketika mengalami kecederaan sukan seperti terselur kaki sendi, perubatan tradisional boleh dijadikan sebagai penawar dengan kurang kesan sampingan jika dibandingkan dengan perubatan moden, kerana ubat tradisional adalah diperbuat daripada bahan semula jadi. Kecederaan akan berlaku semasa bersukan, terutamanya dalam kalangan etnik, kerana etnik yang sentiasa terdedah kepada sukan mempunyai risiko yang lebih tinggi kepada kecederaan. Oleh itu, ubat-ubat amat penting dalam kalangan etnik. Antara faedah ubat tradisional adalah kos rawatan yang lebih rendah dan lebih selamat kerana rawatan alternatif diambil bagi menggantikan perubatan moden. Objektif kajian kami ialah untuk mengkaji peranan serta mengenal pasti faktor penyerapan ilmu perubatan tradisional. Selain itu, mengkaji cara penggunaan dan manfaat ubat tradisional yang diamalkan oleh etnik. Dan hasil kajian kami juga harap dapat membantu menimbulkan kesedaran masyarakat umum untuk menghayati perubatan tradisional yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat dan juga menghayati budaya kaum sendiri dan kaum lain. Oleh itu, kumpulan kami telah menjalankan kajian kepada perubatan tradisional yang diamalkan oleh etnik. Seterusnya, Zikri akan membentangkan sorotan literature. Assalamualaikum. Hai, nama saya Ahmad Zikri bin Muhammad. 141698 kejuruteraan sumber mineral. Untuk bahagian saya ini adalah sorotan literatur atau analisis. Jadi kami akan membincangkan tentang herba-herba ataupun kaedah perubatan yang tradisional digunakan oleh etnik. Jadi yang pertama sekali adalah terapi Hirudo. Jadi terapi Hirudo ni adalah satu perubatan yang menggunakan lintah. Ya, tidak semua orang menyukai lintah, tapi ketahuilah bahawa lintah ni sebenarnya dapat memberikan kita satu benda yang positif, iaitu dapat merawat penyakit. Jadi lintah ini mengeluarkan hirudin atau zat anti pembekuan darah untuk memastikan aliran darah lebih baik. Jadi rawatan ini mampu mempercepatkan penyembuhan dan penutupan luka dan juga berupaya merawat penyakit diabetes. Jadi bagi mana atlet yang mengalami kecederaan, penggunaan terapi Hirudo adalah salah satu pengubatan untuk merawat luka-luka yang dialami oleh atlet. Jadi lintah ini disteris sebelum diletakkan pada sakit yang mana ia dibersihkan dahulu supaya untuk mengelakkan penyakit ini, untuk mengelakkan terdapat penyakit yang akan menjangkiti pesakit. Lintah tersebut akan menghisap 15 ml darah dan akan jatuh dengan sendirinya. 3 adalah perawatan bekam. Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dalam tubuh berupaya mengurangkan gejala penyakit. Prosedur bekam basah atau bekam darah dilakukan mengikut syarat asas membantu mengurangkan derita sakit seperti darah tinggi, jantung, diabetes, migrain, kolesterol dalam darah. Jadi darah yang kotor dibuang daripada pesakit sekaligus akan menyebabkan pesakit itu akan berasa lebih aktif. Jadi ia juga sangatlah berguna kepada atlet. Dan yang keempat adalah rawatan daun sundamala. Daun sundamala adalah salah satu rawatan untuk merawat sakit otot dan ia sangat sesuai kepada atlet yang mengalami kecederaan otot. Jadi ianya adalah sejenis tumbuhan herba yang dimakan sebagai ulam. Ia banyak tumbuh di kawasan bertanah lembap kaya dengan humus dan organik, sama ada menjadi tanaman atau tumbuh dia di kampung-kampung. Jadi pemulihan otot memerlukan 1 ke 2 hari sekurang-kurangnya. Oleh itu memastikan bahawa kecederaan otot tidak mempengaruhi latihan atau prestasi seseorang atlet. Daun sundamala telah digunakan untuk merebus bersama air dan diminum oleh atlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Nurul Aini binti Muhammad Yusof. Jadi saya akan menyambung perbincangan berkaitan sorotan literatur dan juga metodologi. Jadi saya akan membincangkan berkaitan masaj ataupun urutan sukan, di mana urutan sukan merupakan kombinasi saintifik berdasarkan teknik urutan asas dan ianya mempunyai persamaan dengan urutan tradisional namun mempunyai kombinasi penggunaan teknik. Di sini terdapat sedikit kelainan bagi urutan sukan. Seterusnya, pengamal
pengamal urutan sukan perlu memahami konsep pergerakan manusia seperti anatomi, fisiologi dan kinesiologi supaya mereka dapat beri urutan yang berkesan dan boleh merangsang keupayaan otot. Jadi tujuan masaj atau urutan sukan ini adalah untuk mengekalkan tahap prestasi atlet dan merupakan salah satu kaedah pencegahan kecederaan, dan ianya merupakan salah satu pilihan atlet yang utama pada masa kini kerana ia dapat mengurangkan partus kecederaan atau mengurangkan sakit setelah melakukan aktiviti sukan dan dapat merangsang keupayaan otot. Seterusnya, saya akan beralih kepada akupuntur. Bagi akupuntur pula, ianya adalah satu kaedah rawatan yang menggunakan teknik tusukan jarum halus pada titik tertentu badan ataupun dikenali sebagai acupuncture point, dan mana jarum yang digunakan diperbuat daripada pelbagai jenis bahan logam seperti jarum perak, jarum emas dan sebagainya. Dan tusukan ini adalah tidak sakit kerana jarum yang digunakan adalah sangat halus, dan bagi yang pertama kali melakukan akupuntur akan hanya terasa seperti digigit oleh semut. Seterusnya, apa yang istimewa berkaitan akupuntur ini adalah ianya dipercayai mengeluarkan tenaga chi yang mampu menggerakkan jasad. Namun sekiranya terdapat gangguan ketika proses ini, badan akan terasa sakit kerana tenaga yang menggerakkan jasad ini terganggu. Dan kaedah ini juga dikenali sebagai rawatan kinopsis dan berkesan sebagai rawatan penahan sakit ataupun anestetik. Dan apa yang istimewa, ianya dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Hal ini menyebabkan atlet memilih akupuntur sebagai salah satu rawatan tradisional untuk menyembuhkan kecederaan mereka. Jarak akupuntur ini juga adalah selamat kerana telah disteril dan dibungkus sebelum diedarkan kepada pengamal ataupun pengguna akupuntur. Seterusnya, saya akan beralih pada bahagian metodologi. Dalam metodologi, kami telah menggunakan beberapa kaedah seperti kaedah pencarian maklumat di laman sesawang, di mana kita tahu bahawa media digital sangat luas pada masa kini, jadi kami telah menggunakannya secara maksimum dengan mencari segala maklumat dan rujukan menggunakan atas talian ataupun perpustakaan atas talian, dan segala artikel dan jurnal sebagai rujukan juga kami dapati di laman sesawang. Seterusnya, kami mengadakan KN temu ramah dengan yang mengamalkan perubatan tradisional, dan penyediaan soalan temu ramah ini adalah lebih awal supaya kami dapat memperolehi maklumat dengan tepat dan apa yang kami mahu tercapai persoalannya dapat dijawab oleh atlet tersebut. Yang terakhir, kami menggunakan kaedah Google Form untuk kajian soal sidik, di mana seramai 80 orang responden telah memberi maklum balas, dan yang amat bagus kerana ianya melibatkan pelbagai lapisan umur dan juga pelbagai kaum. Jadi kami telah mendapat maklum balas daripada pelbagai lapisan masyarakat, dan ini adalah sesuatu yang sangat memberangsangkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sarah Binti Samsul Baharin. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan berkaitan dengan keputusan dan perbincangan. Kajian berbentuk soal selidik adalah satu bentuk kajian yang popular digunakan dalam kalangan penyelidik kerana ia boleh merangkumi bidang yang luas dan boleh dirangka dengan mudah. Melalui soal selidik, maklumat berhubung dengan responden boleh dirasakan. Kaedah kajian soal selidik telah digunakan untuk mengkaji tahap pendedahan masyarakat umum terhadap perubatan yang diamalkan oleh atlet serta kepentingan perubatan tersebut. Borang soal selidik telah dibahagi kepada 80 responden dan terdiri daripada orang awam dan mahasiswa kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia. 7.1 adalah berkaitan umur responden. Rajah menunjukkan purata umur dalam kalangan responden sepanjang analisis borang soal selidik ini dijalankan. Golongan tertinggi iaitu 56.3% yang menjawab borang ini adalah berumur 31 tahun dan ke atas. Seterusnya, golongan kedua tertinggi adalah 40%, iaitu dari kalangan yang berumur 21 tahun hingga 25 tahun. Golongan yang berumur 26 tahun hingga 30 tahun telah mencatat 2.5%, manakala golongan 20 tahun dan ke bawah telah mencatat seramai 1.3% responden.
7.2 Jantina responden. Rajah menunjukkan jantina dalam kalangan responden sepanjang analisis kajian penyelidikan dijalankan. Responden yang terlibat dalam penyelidikan ini terdiri daripada 78.8% daripada kalangan perempuan dan 21.3% daripada kalangan lelaki, iaitu bersamaan dengan 17 lelaki dan 63 perempuan. 7.3 Bangsa. Kajian ini juga dijalankan dalam kalangan responden yang berlainan bangsa, iaitu dari bangsa Melayu, Cina dan India. Rajah menunjukkan dari jenis bangsa yang terlibat dalam menjawab borang soal selidik ini. Seramai 70 orang daripada bangsa Melayu, iaitu 87.5%, manakala responden dari bangsa Cina adalah seramai 9 orang dengan 11.3% sahaja yang terlibat. Manakala responden dari bangsa India mencatat 1.2% penglibatan. 7.4 Mengalami kecederaan ketika bersukan. Rajah menunjukkan carta mengenai kecederaan yang dialami oleh responden ketika melibatkan diri dalam acara sukan. Seramai 80 responden telah disoal dan kebanyakan daripada responden pernah mengalami kecederaan semasa bersukan, iaitu seramai 60%, walau bagaimanapun, seramai 40% responden tiada pengalaman dalam mengalami kecederaan ketika bersukan. 7.5 Perubatan yang diamalkan oleh atlet di Malaysia. Rajah menunjukkan carta dan pandangan responden terhadap perubatan yang diamalkan oleh atlet di Malaysia. Seramai 66.3% responden memilih perubatan tradisional dan moden sebagai amalan dan pilihan para atlet untuk kaedah perubatan. Walau bagaimanapun, 32.5% responden memilih jenis perubatan moden dan 1.3% responden memilih kaedah tradisional. Hal ini dapat dilihat bahawa kaedah perubatan yang digunakan oleh atlet masih menjadi persoalan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kajian soal selidik ini dapat membukti dan menyelesaikan tanda tanya masyarakat berkaitan perubatan yang sering digunakan oleh atlet ketika berlakunya kecederaan ke atas diri mereka. Saya Ho Bing Yao akan membentangkan hasil kajian seterusnya. 7.6 Tahap pengetahuan terhadap perubatan tradisional. Rajah ini telah menunjukkan lebih banyak orang responden mengetahui perubatan tradisional yang diamalkan oleh atlet, manakala hanya seramai 8% responden tidak mengetahuinya. Hal ini menunjukkan semakin banyak orang muda zaman sekarang lebih memberikan perhatian kepada perubatan tradisional. 7.7 Jenis perubatan tradisional yang diketahui. Daripada kajian ini, kita dapat lihat peratusan massage adalah paling tinggi, iaitu 84%, manakala fish pedicures adalah terendah, iaitu 17%. 7.8 Faktor penyerapan ilmu perubatan tradisional. Dalam 80 responden yang telah kami bersoal, peratusan bagi menyerap ilmu perubatan tradisional melalui tradisi turun-temurun dan juga keberkesanan ubatan tradisional adalah sama, iaitu 35 orang responden dan juga 10 orang responden adalah kerana rawatan yang lebih pantas. 7.9 Pandangan perubatan tradisional dalam kalangan responden. Dalam soal selidik yang telah kami jalankan, terdapat lebih banyak responden berasa bahawa perubatan moden adalah lebih efektif daripada ubatan tradisional. 7.10 Pemilihan responden antara perubatan tradisional dan perubatan moden. Daripada rajah ini, kita dapat lihat lebih ramai orang responden memilih perubatan tradisional, iaitu sebanyak 52 responden daripada 80 orang responden. Kesimpulannya, hasil kajian ini dijalankan dengan beberapa objektif yang ingin dicapai, iaitu mengaji peranan ilmu perubatan tradisional di kalangan atlet di Malaysia, mengenal pasti faktor penyerapan ilmu perubatan tradisional dalam kalangan atlet, dan mengaji cara penggunaan ubatan tradisional yang diamalkan oleh atlet. Hasil kajian daripada projek ini adalah harap dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap penggunaan ubat-ubatan tradisional yang digunakan oleh atlet dalam kalangan rakyat Malaysia. Berdasarkan soal selidik, peratusan responden yang mengetahui tentang perubatan tradisional adalah lebih daripada yang tidak mengetahuinya.
Hal ini menunjukkan bahawa terdapat banyak generasi muda zaman sekarang telah memberikan perhatian kepada perubatan tradisional yang diamalkan oleh masyarakat kita. Walaupun lebih banyak orang berasa perubatan moden adalah lebih efektif daripada perubatan tradisional, tetapi mereka masih memilih perubatan tradisional sebagai rawatan kerana mereka mempercayai perubatan tradisional adalah lebih selamat digunakan dan kos rawatan yang lebih menjimatkan. Akhirnya, semua pihak seperti sekolah, ibu bapa, kerajaan mesti mengadakan aktiviti-aktiviti untuk memberikan pengetahuan tersebut kepada generasi muda.